Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembentangan saya pada kali ini adalah berkenaan tentang subjek Dirasah Al-Aqidah Al-Nasiyah USI 31003. Nama pensyarah Al-Ustaz Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wadzin. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Abdul Basir. Nombor metrik 054571 dan tajuk bagi pembentangan kali ini adalah ulasan ceramah berkaitan kitab Aqidatul Awam di YouTube. Pengenalan. Yang pertama, kandungan ceramah menyentuh berkaitan pentingnya orang Islam menuntut ilmu akidah sekiranya mereka ini mukallaf. Orang awam juga berperanan dalam mempelajari ilmu tauhid tetapi tidak secara mendalam, tetapi mengetahui perkara-perkara dasar dalam ilmu akidah. Yang ketiga, tujuan ceramah ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada orang awam berkaitan makna akidah, unsur-unsur tauhid dan perkara-perkara ilahiyah, nubuwah dan sami'iyah secara dasar. Kita akan mengenali penceramah. Penceramah adalah Syekh Al-Ustaz Nazrul Nasir, anak tempatan Kedah, dan melanjutkan pelajarannya di Al-Azhar dan bertalaki dengan ramai Syekh Muktabar di Mesir. Dan beliau telah diiktiraf oleh sekalian para masyayikh di Al-Azhar. Dan latar belakang ceramah ataupun klip video di YouTube. Video ceramah ini dimuat naik di YouTube pada 18 Julai 2013 dan disampaikan oleh Syekh Al-Ustaz Nazrul Nasir. Ceramah berkenaan kitab Aqidatul Awam, syair ringkas ilmu tauhid. Kitab ini membincangkan beberapa perkara asas dalam perkara ilahiyah, nubuwah dan sam'iyah. Kandungan ceramah. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia dan jin dikira sebagai mukallaf sekiranya mereka sempurna keempat-empat ciri tersebut. Untuk bayi yang baru lahir dan tidak sampai lagi kepada tahap mukallaf lalu mati, mereka juga akan ditempatkan ke dalam syurga. Buat pengetahuan umum, mukallaf adalah yang pertama baligh, berakal, sampai dakwah, dan yang keempat adalah sempurna panca indera ataupun salimatul hawas. Okey, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang mujaddid dalam agama. Yang pertama pada kurun 1 iaitu Umar Abdul Aziz, dan pada kurun kedua adalah Imam Syafi'i, dan pada kurun ketiga Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan pada kurun keempat pula adalah Imam Al-Baqilani, dan kurun kelima Imam Al-Ghazali. Dan menjadi khilaf adalah pada kurun ke-6, ke-7 dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 orang yang akan dihujahkan atau ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Pertama, orang yang pekak tak boleh dengar. Allah tanya, kenapa tak nak ikut Islam? Dia menjawab, ya Allah, memang datang Islam kepada aku tetapi aku tidak dengar. Maka tidak sampai kepadanya salamatul hawas. Kedua, orang yang bodoh ditanya, kenapa tidak mahu mengikuti Islam? Dan menjawab, budak-budak mempermainkan aku. Ketiga, orang tua ditanya kepada mereka, kenapa tidak mahu mengikuti Islam? Dan dia menjawab, datang Islam kepadaku, akan tetapi aku tua dan aku nyanyok, tidak mampu untuk berfikir. Keempat, aku ni ahli fatrah ya Allah, tetapi tidak datang kepada aku Rasul. Maka dihantarkan Rasul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang seorang malaikat yang akan bawa keempat-empat mereka ini ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi neraka itu menjadi aman bagi mereka kerana tidak buat apa-apa serta mereka tidak dianggap sebagai orang yang salamatul hawas. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar. Seterusnya, ahli fatrah adalah golongan manusia yang tidak sampai kepada dakwah Islam. Sebahagian ulama berpendapat bahawa orang yang mati dalam keadaan fatrah akan masuk syurga, tetapi berbeza dengan syurga amal dan nikmat yang berbeza. Terdapat juga ahli fatrah yang mendapat hidayah tanpa diutuskan Nabi atau Rasul kerana mereka tidak dapat menerima hakikat menyembah berhala seperti Waraqah bin Naufal. Berlaku khilaf di kalangan ulama berkenaan kedudukan ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripadanya beranggapan neraka, manakala setengah daripadanya beranggapan mereka masuk syurga. Kekuatan isi pengajian.
Kekuatan isi dalaman pengajian pertama adalah syekh tersebut. Hal ini kerana syekh diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pengajian sanad kitab daripada gurunya. Maka huraian, pencerahan dan penjelasan terhadap bait-bait kalam pengarang kitab Aqidatul Awam ini dapat diterangkan kepada masyarakat pendengar dengan baik tanpa keliru. Kedua, setiap fasal dalam kitab syekh sertakan juga dalil daripada masdar-masdar lain. Contohnya, syekh menggunakan kitab Nurul dalam membawa syair-syair yang berkaitan fasal yang hendak disyarah. Ketiga, syekh juga menerangkan dengan jelas dan amat terperinci. Kekuatan luaran ataupun isi kandungan pengajian. Panduan dan huraian akidah bagi umat Islam dijelaskan dengan sangat amat oleh sahibul kitab ini. Hal ini kerana kitab ini dikarang oleh Syekh Ahmad untuk umat Islam mengenal elemen-elemen tauhid yang sebenar khusus bagi perkara-perkara asas ilmu akidah. Kitab yang berteraskan syair-syair yang menjelaskan akidah berkaitan ketuhanan, kenabian dan samiat ini juga telah disyarah oleh Imam Nawawi. Beliau telah mengarang sebuah kitab syarah bagi kitab ini iaitu Kitab Nur Al-Zalam. Beliau menyatakan bahawa kitab ini amat penting untuk dipelajari dan difahami bagi setiap orang mukallaf. Intihannya, berikut telah disebutkan beberapa kelebihan bagi pengisian kitab ini yang mudah-mudahan memberi faedah kepada mereka yang menuntut ilmu dalam kitab yang berkat karangan Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ke atas beliau dan ke atas mereka yang himmah dalam mempelajari kitab Syekh Ahmad ini. Kesimpulan, akidah merupakan suatu perkara yang amat penting dalam diri orang Islam. Tanpa akidah yang kukuh, seseorang itu mungkin akan dipengaruhi serta melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama seperti syirik dan khurafat. Kitab Aqidatul Awam membincangkan pelbagai bab, antaranya berkenaan sifat Allah, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Selain itu, turut dibincangkan sifat-sifat wajib, mustahil serta jaiz bagi para rasul dan nabi. Seterusnya, sifat malaikat secara umum, nama malaikat, nama kitab, berkenaan iman kepada hari kiamat dan juga nama-nama keluarga Nabi. Kesimpulannya, kitab-kitab Aqidatul Awam merupakan antara kitab penting untuk dipelajari dan diketahui kerana dapat mengenal diri serta mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya melahirkan seorang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.